Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Tuan Yang Berhormat. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAHFI telah mengenal pasti beberapa intervensi bagi menjamin sekuriti makanan negara pada jangka masa panjang dengan membangunkan dasar pelan tindakan serta inisiatif seperti Dasar Agro Makanan Negara 2.0 daripada tahun 2021 hingga tahun 2030. Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 daripada tahun 2021 sampai 2025 dan juga Pelan Tindakan mengenai Dasar Sekuriti Makanan Negara, Pelan Tindakan di SMN 2021 hingga tahun 2025. Antara tindakan yang diambil bagi menjamin sekuriti makanan negara adalah yang pertamanya, pelaksanaan program Smart Sawah berskala besar yang menyasarkan peningkatan purata hasil padi per hektar daripada 3.5 tan metrik kepada 7.0 metrik tan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 melalui pelbagai kaedah pelaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan sebagainya. Keduanya, untuk menumbuhkan lembaga ruminan negara untuk meningkatkan kemampanan dan pertumbuhan industri ternakan serta hasilan ruminan seperti daging dan juga tenusu yang dijangka akan beroperasi secara berfasa bermula pada tahun ini. Seterusnya ketiga, untuk menyokong permodanan dan pertanian pintar melalui kemudahan pembiayaan di bawah program modernisasi rantaian nilai agro makanan yang berjumlah sebanyak 60 juta ringgit dan program modernisasi vessel dan mekanisasi tangkapan sebanyak 150 juta ringgit yang menawarkan dana pembiayaan untuk perolehan vessel moden dan peralatan yang berasaskan IR 4.0 yang secara tidak langsung akan mengurangkan kebergantungan kita kepada tenaga kerja asing. Yang keempat, untuk menggalakkan penyertaan golongan belia dalam bidang pertanian dan agro makanan melalui program Agro Program Muda dengan peruntukan bagi rancangan Malaysia ke-12 sebanyak 100 juta, iaitu sebanyak 20 juta ringgit setahun, dan program latihan kemahiran pertanian kebangsaan sebanyak 106 juta untuk menaik taraf pusat bertauliah atau institut latihan pertanian bagi tujuan pembelajaran. Yang kelimanya, untuk mengkaji mekanisasi untuk mengurangkan kos minyak sawit mentah kepada syarikat penghilangan makanan ternakan sebagai inisiatif untuk mengurangkan kos makanan ternakan. Keenam, memberi galakan insentif syukar bersasar kepada 1,000 syarikat yang terlibat dalam aktiviti pertanian dengan melanjutkan pelepasan cukai daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Ketujuhnya, untuk menggalakkan pertanian bandar melalui program Kuborniti 3.0. Untuk maklumat yang berhormat, Kementerian Pertanian berpandangan bahawa pelaksanaan pelan tindakan ini dapat memberikan impak yang positif kepada sektor agro makanan negara dalam usaha kita untuk meningkatkan pengeluaran makanan serta tahap sara diri bagi menjamin sekuriti makanan negara, terutamanya dalam aspek ketersediaan makanan. Terima kasih. Ya, Mak, boleh? Sila. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya tertarik dengan penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi. Cuma saya nak tanya sikit mengenai ayam ni. Kita tahu ayam ialah sumber protein yang penting dalam negara. Jadi apa rancangan kementerian dalam memastikan untuk stockpile ayam ni mencukupi supaya kita tidak menghadapi krisis ayam seperti yang krisis bekalan ayam seperti yang sedang kita alami sekarang. Apa rancangan jangka panjang kementerian? Mohon penjelasan Ibu Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Satu soalan yang paling cukup terbaik sekali yang telah menjadi isu penting. Pada ketika ini sebenarnya, satu ketika dahulu semasa menghadapi COVID, kita menghadapi satu masalah. Selepas kita lepaskan PKP, kita juga sedang menghadapi masalah.
tetapi bekalan ayam masih mencukupi pada ketika tersebut. Tapi apabila kita buka saja PKP, sektor ekonomi mula terbuka. Pada ketika tersebut permintaan tiba-tiba meningkat. Hotel buka, kedai buka, orang kahwin dan juga semua sektor ekonomi terbuka. Pada ketika tersebutlah kita dapati keperluan ayam begitu mendadak sekali. Dan alhamdulillah, walaupun kita dapat membekalkan ayam dengan mencukupi, tetapi apabila permintaan terlalu tinggi, satu ketika pada bulan 5, apabila kita menghadapi hari perayaan, pada ketika tersebutlah ayam mula berkurangan. Apabila ayam berkurangan, kerana untuk membekalkan ayam mengambil masa, bukan sahaja untuk meningkatkan pembelaan dan juga untuk makanan, harga makanan yang semakin tinggi, maka penternak-penternak menghadapi kesukaran. Jadi kerajaan telah mengambil satu tindakan intervensi. Yang pertamanya, apabila kita mengetahui tentang masalah yang dihadapi oleh penternak-penternak dengan kenaikan harga makanan ternakan yang meningkat, maka kita telah memberikan subsidi kepada mereka. Keduanya, untuk memastikan supaya stockpile kita sentiasa bercukupi, pihak Lembaga Pertubuhan Peladang telah mengambil satu tindakan dengan membeli ayam dan menyimpannya sebagai satu stockpile. Pada ketika ini, matlamat kita mahu melihat supaya kita dapat stockpile sebanyak 4,500 metrik tan. Tetapi kita hanya berkeupayaan menyimpan sebanyak 100 metrik tan sahaja pada ketika ini. Kerana kita dapati ayam pula bekalan dia berlebih-lebihan. Jadi bagaimanapun Tuan Petua, walaupun satu ketika dahulu kita berkeupayaan untuk mengeksport ayam ke luar negara, tetapi kerajaan telah mengambil tindakan untuk memberhentikan ekspor ini. Kita hanya membenarkan satu ekspor yang kecil sahaja ke Singapura, hanya untuk ayam berkala, iaitu ayam kampung saja. Terima kasih Tuan Petua. Tan Sri Datuk Sri Muhammad Razzi.